Kita dah peringatkan suatu pilihan raya di Melaka. Kita sebut jatuhnya kerajaan Melaka sebelum PRN. Jatuhnya kerajaan Melaka sebelum PRN adalah kerana rebutan projek dan kuasa. Bukan kerana DAP. Sebab ketika itu kerajaan Melaka tidak ada DAP. Tetapi kenapa jatuh? Kenapa ada berlakunya pengkhianatan? Kerana projek dan kuasa. Hari ini mereka naik juga berbicara tentang projek dan kuasa. Apa manfaat dapat kepada orang Melaka? Sekarang ni ekonomi melanda seluruh negara. Covid masih belum pulih. Menteri-menteri apa dia buat? Kita ramai menteri, ramai timbalan menteri, ramai penasihat, ramai duta-duta yang bertaraf menteri dan sebagainya. Tetapi gagal untuk uruskan negara ini dengan baik. Dalam keadaan itu pun masih lagi UMNO berbicara tentang adakan PRU. Ini bangsat tak bangsatnya UMNO, saudara. Dia tak fikir tentang susahnya rakyat. Dia tak fikir tentang nak atasi masalah ekonomi. Dia tak fikir tentang pandemik. Yang dia fikir kita menang di Melaka. Kita dapat 2/3 di Melaka. Oh, inilah peluang kita nak buat PRU supaya kita perintah negara ini dengan 2/3 majoriti. Ini dalam kepala otak pemimpin UMNO. Apakah mereka nak bicara tentang ekonomi? Apakah ada idea mereka nak mengatasi masalah sekarang? Tak ada. Yang keluar daripada mulut timbalan Persatuan UMNO, minta pada menteri bubar parlimen supaya diadakan pilihan raya. Sebab apa? Sebab mereka rasakan menang di Melaka 2/3, mereka nak jadi kerajaan yang besar, berkuasa besar di peringkat persekutuan. Dia tahu sekarang ni pandemik Covid masih lagi tidak selesai. Bahkan semakin meningkat sedikit. Dia tahu. Tapi apa dia peduli? Kita dah menang di Melaka. Kita hebat. Kita kuat. Maka kita perlu adakan pilihan raya di peringkat persekutuan. Ini ketamakan, kerakusan, tidak berhati perutnya pemimpin UMNO. Sebab apa? Sebab ada pengundi-pengundi yang bagi mereka peluang. Sebab ada pengundi-pengundi yang menjadikan pemimpin UMNO ini jadi bongkak dan rakus. Kita hanya mengajar mereka sementara. Sebab itu kita berikan balik sokongan kepada dia. Sebab itu dia nak terocang. UMNO ni nak jatuh, biar dia jatuh betul-betul. Bagi dia insaf betul-betul. Dia susah, dia insaf lah saudara. Sebab itu bila kerajaan PH naik, UMNO insaf. Semua benda-benda yang keluar dari mulut dia adalah untuk rakyat. Demi rakyat. Oh, kes Adib dia bela, kes ini dia bela. Bila dia dah susah, dia akan bercerita tentang rakyat. Tapi sedikit saja kamu bagi kuasa di Melaka, dia dah mula tunjuk kesombongan, keegoan mereka. Ini UMNO, saya nak bagi tahu. Tapi kalau dia tengah kalah teruk, oh, masa tu tak ada isu, semua dia berjuang. Pemandu mabuk dia berjuang. Kes minum arak, UMNO jadi hero. Kes Adib dia jadi hero. Semua dia nak jadi hero. Masa dia dah jatuh, ni UMNO ni. Masa tu nak cerita tentang rakyat. Tapi bila kita beri sedikit saja kuasa, tunjukkan, ya, kita sokong UMNO tu sedikit di Melaka, dia dapat 2/3. Sekarang dia dah kekak pasal apa? Dia dah lupa dah kisah Adib. Dia dah lupa dah kisah-kisah judi naik ke apa ke, dia tak kisah. Dia cerita apa? Dia cerita dia nak menang PRU pula. Sebab kuasa dan kedudukan, itu yang dia nampak. Ni perangai UMNO. Dia taburkan duit, beri duit kepada rakyat. Ini cara dia nak berkuasa balik. Amat malanglah bagi rakyat yang terpedaya dengan duit yang ditabur oleh kerajaan kepada mereka, nak mengekalkan mereka berkuasa. Selepas mereka berkuasa, alamilah pada hari ini. Nak makan roti pun roti naik harga. Minyak masak tak ada subsidi lagi. Orang sawit kata, oh bangga, bawah kerajaan PN harga sawit dah naik. Harga sawit naik, minyak masak pun naik. Apa gunanya saudara? Apakah sekarang masalah pengangguran boleh diatasi? Tidak juga dapat diatasi. Sekarang dia bicara tentang pilihan raya di Sarawak. Dalam keadaan sekarang, masih lagi kita bercerita bergelut dengan kuasa, kedudukan dan jawatan. Sebab itu mungkin berlaku di beberapa negeri yang lain. Sebab tu saya kata UMNO ni jangan bagi peluang. Sepatutnya UMNO ini kita bagi dia berehat bertahun-tahun supaya dia muhasabah. Biar dia kembali kepada asal perjuangan UMNO itu.
Tapi kita dikhianati di peringkat persekutuan. Dan kita beri tempat kepada UMNO. Walaupun tidak melalui demokrasi. Dan UMNO tunjuk apa sikap dia sekarang. Bila ada sedikit kuasa yang ada di tangan UMNO, apa dia buat? Tetap tamak dan juga rakus. Sebab itu PRU di ke-15 akan datang, UMNO itu harus kita rehatkan dengan tempoh jangka masa yang panjang. Kalau kita masih sayang UMNO, rehatkan UMNO. Kalau tidak, kita kuburkan terus. UMNO ke, Perikatan Nasional ke, dengan lebay-lebay ni sekali kita kuburkan. Kerana kerajaan sekarang ini adalah kerajaan package mereka. Jangan berpura-pura nak jadi hero. Lebay berpura-pura nak jadi hero. UMNO berpura-pura nak jadi hero. Perikatan Nasional pun konon-kononnya mereka juga berpura-pura. Kami Perikatan Nasional Parti Bersatu tidak akan bekerjasama dengan kleptokrat. Kami tidak akan bekerjasama dengan kluster-kluster mahkamah. Ini kata Perikatan Nasional. PAS, kami akan membawa Islam. Kalau kami berada di mana-mana gabungan, kami hendaklah menjadi parti yang akan menjadi pemimpin. Ini PAS pula. Kalau kita bergabung dengan mana-mana parti, PAS hendaklah menjadi pemimpin. Kingmaker. Itu kata PAS. Sebenarnya kerajaan yang ada ini, gabungan package ini. Kluster mahkamah, perasuah yang terlibat dengan skandal satu ADB berada di situ. Penjual agama ada dekat situ. Semburit pun ada dekat situ. Ini package yang dibentuk, membentuk kerajaan hari ini. Sebab itulah kerajaan ini tidak mendapat keberkatan. Dan sebab itulah kita merasa susah berada dalam negara sekarang ini. Tapi sentimen DAP disebut. Sampai ke Melaka, sentimen DAP ini dimainkan. Orang Melayu pun terpedaya. Akhirnya terbentuklah kerajaan tanpa DAP di Melaka. Tapi di kalangan Melayu Islam itu jugalah mereka berlakunya perebutan kuasa, jawatan dan kedudukan. Dan akhirnya berlakulah perebutan pasir, projek pasir dan sebagainya. Ini nak kita ceritakan kepada rakyat Melaka. Tetapi ialah akhirnya mereka memilih untuk berpeluang kepada geng-geng Rauf ini menjadi kerajaan di Melaka. Ya. Tapi kita tak akan berhenti. Kita akan terus sampaikan penerangan kepada rakyat yang mudah cerdik. Alhamdulillah. Yang masih tak cerdik, kita teruskan beri penerangan. Kita nak bagi tahu kepada rakyat bahawa perkauman dan agama tidak ada tempat. Isu sentimen perkauman dan agama ini tidak ada tempat dalam Malaysia. Kerana kita nak membicarakan tentang ekonomi, meningkatkan ekonomi negara dan menentukan bahawa negara ini diuruskan tanpa sedikit pun amalan-amalan rasuah dan juga penyelewengan. Kita nak tentukan ketua negara itu adalah ketua negara yang benar-benar anti, yang benar-benar anti kepada rasuah. Kalau ketua itu juga diangkat melalui amalan rasuah, maka mustahil negara ini akan dapat mengatasi masalah rasuah. Kalau kerajaan dibentuk itu sendiri pun bukan melalui sistem demokrasi, tetapi sistem tawar-menawar jawatan, maka dia jadi kerajaan. Mustahil kerajaan ini dapat mengatasi masalah rasuah kerana kerajaan yang ada pun naik daripada amalan-amalan rasuah dan juga tawaran-tawaran politik. Ini yang kita nak bagi tahu kepada rakyat. Ya, hari ini merungutlah kita dengan harga barang. Ya, nak salahkan peniaga jangan dipersalahkan. Mereka juga dia dapat keuntungan. Orang goreng pisang yang selalu disebut ada abah dulu. Ya, Makcik Kiah yang boleh kaya raya dengan hanya menjual goreng pisang. Sekarang ni boleh goreng pisang, jangan gunakan minyak masak. Sebab minyak masak dah naik harga. Carilah kaedah apa-apa pun tanpa menggunakan minyak masak. Yang goreng roti canai macam itulah juga. Telur pun naik harga. Nak makan nasi, gulai ayam, gorengan, semuanya naik harga, saudara. Ya? Apakah daya? Mungkin itu adalah pilihan anda semua yang bagi peluang kepada UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan PAS menjadi kerajaan. Apabila kita meletakkan sesuatu orang
atau meletakkan seorang pemimpin yang bukan pada tempatnya, maka tunggulah kehancurannya. Ini janji Allah. Apabila kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka tunggulah saat dan kehancurannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa hentikan sebab cuaca dah hujan di luar sana. Nanti bersangkut. InsyaAllah kita jumpa lagi.